Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membincangkan pasal bab yang terakhir dalam matematik tingkatan 4 silibus baru ni. So bab 10 bab yang terakhir. So kita akan bincangkan mengenai tajuk pengurusan kewangan. Okey. Tajuk ni merupakan daripada topik ataupun bahagian kepada matematik pengguna lah. Macam kalau macam semasa tingkatan 3 awak ada belajar pengurusan pengurusan kredit. So sekarang kita masa tingkatan 4 ni awak akan didedahkan dengan macam mana kita nak menguruskan kewangan kita. So dari segi macam mana dia punya awak dapat duit, awak kumpulkan, macam mana matlamat awak. Contohnya kita ada sesuatu benda yang kita nak beli kan. So kita kena gariskan kita punya matlamat, aim kita. Lepas tu kita kena kaji dia punya corak perbelanjaan tu macam mana. Boleh tak kita dapat kumpul ataupun kita boleh menabung untuk kita beli satu benda tu. Okay, sebagai contoh lah, kalau kita apa nama? Right. So contohnya kalau cikgu nak beli kasut katakan ataupun Amirul nak beli kasut sneakers. Sneakers ni mahal. Okay. So dia harga dia lebih kurang dalam RM360 lah. So ada yang murah, ada yang mahal sikit. Tapi dia lagi, orang cakap kalau lagi murah lagi bagus sebab dia berkualiti kan. So kita nak ambil yang berkualiti. So harganya mahal tapi macam mana kita nak uruskan kewangan kita ataupun duit kita supaya kita boleh beli. So kita kena set target berapa bulan kita kena kumpul duit. So kita tak boleh buat hari ni aku nak beli. Tak boleh. So kita kena set target berapa bulan kita nak beli. Okay. So apa yang perlu Amirul buat iaitu contohnya kita nak beli kasut 360 harga Skechers. Kasut Skechers ni. So first Amirul kena merancang untuk menabung. So dia cakap dia nak menabung, nak beli kasut sukan. Okay. So dia rancang, dia plan macam mana nak menabung tu. Right. Second, dia rancang untuk simpan berapa banyak dia memang dia rancang untuk nabung tapi dia nak nabung berapa banyak. Dia kena spesifikkan dia punya aim dia. Berapa. Contohnya kat sini dia bagi harga kasut tu 360. So kena spesifik lah harga tu 360 untuk beli kasut sukan. So kita dah spesifikkan berapa banyak duit yang perlu kita masuk dalam tabung kita kumpulkan untuk kita beli kasut ni. Okay. So yang ketiga, so kita kena rangka kita punya plan. Kalau 360, kalau dia nak kumpul katakan Amirul nak kumpulkan dalam masa 6 bulan, Amirul nak kumpul dalam masa 6 bulan. So, 1 bulan tu Amirul kena simpan berapa puluh ringgit. Macam atas tu dia cakap kalau nak dapatkan 360 dia kena simpan sebanyak RM60 dalam tempoh 6 bulan. So dia kena maintain lah. So RM60 setiap bulan. So macam mana kita nak buat? So kita kena kira berapa satu hari perbelanjaan Amirul perlu simpan. Contohnya mak bagi RM10 katakan untuk duit belanja kan. So RM7 kita belanja untuk makan semua, minum semua, untuk rehat. So RM3 tu kita ketepikan. Kita masuk dalam tabung. So maksudnya kita mengumpul lah. Okay. So so yang ketiga, yang keempat menyatakan matlamat kewangan yang realistik. So matlamat dia adalah kewangan yang realistik lah. So dalam masa tempoh 6 bulan dia boleh mengumpulkan sebanyak RM360. So kita tengok sini lah. So matlamat mesti realistik. So dia boleh menabung apa? RM3 untuk setiap hari. Kenapa juga RM3? Kita tengok situ. Dengan menyimpan sebanyak RM60 setiap bulan, iaitu sebanyak RM3 satu hari. Okey. So kita ada kita pergi sekolah 5 hari kan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu Ahad kita tak pergi. So kita tak dapat
wang saku ataupun wang belanja daripada mak ayah semua kan. So kita tak boleh nak kira lah, jadikan dia 7 hari. Sebab tu kita statekan 5 hari saja. So RM3. So RM3 duit belanja dia satu hari, so ada 5 hari. So darab dengan 5, darab 4 minggu. So Amirul akan dapat, so 3 kali 5, 3 kali 5, 15. 15 kali 4 dah RM60. So dah cukup dah, satu bulan dia dapat kumpul RM60. Dan dia kumpul dan dia boleh dapat dalam masa 6 bulan dia dapat RM360. Dan bulan ke-6 dia dah boleh belilah kasut Skechers sukan dia. So itulah macam mana kita nak kawal ataupun kita nak plan untuk kumpulkan duit untuk beli satu benda yang kita impikan. Perancangan mesti realistik, dia tak ada lebih dan dia jangan kurang. Dia mesti lebih. Kalau contohnya RM3 kita takkan ngam-ngam kan. So dia agak tegang lah situ lah. So apa kita kena buat? Kita kena lebihkan. Contohnya satu hari dia nak masuk tabung RM4. So lebihkan RM4. So sekurang-kurangnya lagi cepat dia dapat RM360 tu, ataupun dia boleh simpan lebih daripada contohnya 4 kali 5 20. 20 kali 4 dah lah 80. 80 kali 6 dah 480. So lebihan 120 tu dia beli katakan dia nak pergi kedai, dia nak beli barang yang lain yang dia minat. So sambil tu kita bolehlah menambah dia punya wang saku dia. So masa contohnya dia tak encik kepada RM3, tapi minimum untuk kumpulkan duit untuk beli kasut tu mesti RM3. Dia tak boleh kurang, dia tak boleh jadi RM2.50. So kalau dia menabur RM2.50 setiap hari, dia kena top up. Dia kena top up duit tu pada keesokan harinya. Kalau tidak, dia takkan berjaya mengumpul sejumlah RM360 tu dalam masa 6 bulan. Itu kisahnya. So maksudnya kalau kita nak beli sesuatu, kita kena rancang. Kita rancang berapa jangka masa dia. Jangka masa penting dan kita punya berapa total yang kita nak simpan. So daripada situ kita boleh rancang berapa satu hari aku kena kumpul. Berapa satu hari aku kena boleh belanja. Contohnya kalau mak kata bagi RM5, so aku kena menabung RM3. So aku kena belanjalah RM2. Katakan mak bagi lebih. So bolehlah makan lebih. Kalau tidak, so kita kena stick pada kita punya matlamat. Jangan wah ini tak cukup duit. So tak so kita tak boleh ni. So kita kena rancang dan pastikan benda tu konsisten. So dia tak ada hari ni RM2.50, esok RM3, esok lagi RM2 pula. So dia tak konsisten. So bila kita dah start matlamat mesti konsisten. Sebab apa penting konsisten? Dia boleh memastikan kita achieve ataupun kita dapat gapai matlamat tu pada masa yang kita nak. Contohnya kita nak beli kasut ni dalam tempoh 6 bulan. So sekarang bulan 10. Bulan 10, bulan 11, 12, 1, 2, 3. Dalam bulan Mac, bulan April dia nak beli kasut ni. So at least kurangnya bulan April dia dah beli. At least kurangnya boleh jadikan kasut raya kan. Cantik ni kasut ni. Okay. So kita kena merancang kewangan kita. So ini secara basic macam mana kita nak merancang sesuatu kewangan kita lah. Selain daripada kita menambahkan expenses yang lain. Mungkin nanti awak dah besar nanti, awak ada expenses lain. Contohnya nak kena bayar sewa rumah, apa lagi? Nak kena beli makanan, expenses apa lagi. So kena itu lagi besar lah dia punya tu. So itu more kepada macam mana awak nak kawal aliran tunai awak supaya awak dapat achieve apa yang awak nak. Nanti dalam kelas cikgu akan terangkanlah
macam mana kita nak susun perancangan kewangan kita kalau kita dah masuk ke college ke college, awak confirm kena kawal ataupun rancang kewangan awak dengan teliti. Sebab sumber bulanan awak mungkin mak awak bagi ataupun awak dapat pinjaman ataupun dapat beasiswa. Beasiswa tak sebanyak yang ni. Sebulan mungkin dalam 300 ataupun banyak-banyak pun dalam RM400 sebulan. Pada tolak dengan yuran. So dalam 400 tu awak kena bayar sewa rumah, awak kena bayar apa lagi? Makanan, nak beli makanan, nak beli sabun, nak beli cuci baju semua. So kita kena rancang lah. Sepatutnya kita boleh sewa kat mana. Nanti kelas malam ni cikgu akan terangkan macam mana kita nak terangkan macam mana kita nak rancang kewangan kita. Okey. So, tip basic. Okey, kesemua matlamat harus mempunyai kebolehaksanaan yang tinggi. Oleh itu kita harus mempunyai matlamat yang realistik dan fleksibel. Cikgu cakap tadi. Kesemua matlamat harus mempunyai kebolehaksanaan yang tinggi. So, maksudnya kalau cakap nak RM3, sehari RM3, so kita kena lebih daripada RM3. Dia tak boleh kurang daripada RM3. Kalau dia lebih RM3, maksudnya kebolehaksanaan dia sangat tinggi lah. Kalau kurang, kebolehaksanaan dia dah rendah. Susah lah. Dia nak maintainkan dia punya konsistensi menabung tu. So, perancangan kewangan satu hal mesti realistik. Tak adalah betul satu hari dia kena kumpul RM5. Mak bagi RM5, dia kena kumpul RM5. Tak realistik lah tu. So takkan kita nak berlapar kat sekolah. So kena realistik dan fleksibel. So dia mesti realistik dan fleksibel. Kalau tidak, sekarang ada yang berpuasa 1 minggu, 1 bulan. Kalau puasa Ramadan tak apa. Ini puasa bukan dalam bulan Ramadan ataupun bukan hari Isnin dengan hari Khamis. Katakan. So nanti orang tanya, kau tak makan ke? So aku puasa. So kenapa nak puasa? Sebab nak kumpul duit semata-mata, nak bagi nak kumpul duit, nak beli barang. So satu hari kena kumpul RM5. Padahal awak boleh plan benda tu jadi RM3 sehari. RM2 awak boleh beli belanja. Belilah betul, beli roti, kan? Beli air roti pun 70 sen. Campur dengan air semua dalam 50 sen ke RM1, cukup lah. So kita rancang kewangan kita. Situ. Ini basic. Nanti bila awak dah bekerja ataupun awak dah masa belajar, nanti awak lagi akan melalui benda ni. Itu lagi perit lah. So awak kena lagi bagus lah, betul, sebab syllabus ni awak belajar masa tingkatan 4. So at least kurang-kurangnya awak dah belajar awal lah sebelum awak ke ke alam level dewasa kan. Sekarang level awak remaja, teenagers orang panggil. So melangkah ke dewasa ataupun belia ni, so awak kena tahulah macam mana awak nak rancang kewangan. Jangan terlebih sampai orang cakap kena berhutang bagai semua. So kita kena kawal perbelanjaan kita. Okay, so dari sini cikgu ada gariskan dalam buku teks ada kat situ. So kita ada 5 proses untuk menguruskan kewangan secara berkesan lah. So yang pertama menetapkan matlamat lah. Yang tadi cikgu tadi, aim, set your aim ataupun setting your goals. Okay, yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Tengok kedudukan kewangan kita cukup tak. Kalau katakan mak bagi RM5, cukup tak kita nak buat nak tabung RM3? Kalau tak cukup, so kurangkan ataupun panjangkan masa matlamat kita. Contohnya daripada 6 bulan kita drag jadi 8 bulan. Tak apa. Kita dah set kan, okey, ini kita boleh mampu, maka kan jumlah perbelanjaan kita untuk seharian adalah RM3.
RM2 saja kita boleh belanja, kita boleh simpan atau kita boleh menabung. So kita kena rancang lah. Satu hari RM2. 2 kali 5, 10. 10 kali 4 minggu, dah 40. So satu bulan kita hanya boleh mampu menyimpan sebanyak RM40. So kita kena dragkan dia punya masa daripada 6 bulan tu, drag kepada 8 bulan ke 9 bulan kepada perkiraan awak. Tengok kena kira lah. Macam mana contohnya 40, 9 bulan. So 40 kali 9 dapat 360. Yes, betul. So yang ketiga mesti wujudkan plan kewangan lah. Plan kewangan tu tadi menilai kedudukan, selepas menilai kita wujudkan plan kewangan dia. Yang keempat, melaksanakan plan kewangan. Okey, tadi kita mewujud, kita tulis. Kemudian kita kena melaksana. Melaksana tu maksudnya satu hari kena simpan RM2 atau kena simpan RM3. So dia tak boleh ngelat. Orang Melayu cakap ngelat. Ngelat tu maksudnya tiba-tiba hari ni bagi masuk dalam tabung RM2. So itu tak betul lah. So kita kena laksanakan plan kewangan yang betul lah. So next, bila dah sampai habis kepada tempoh 6 bulan tu, kita kira tak cukup. So tak cukup. So kalau kita buat RM2, tak cukup untuk 6 bulan. So kita kaji semula. Semak semula kemajuan betul ke kewangan kita. Adakah kita mampu lagi? So kalau tak cukup untuk 6 bulan, kita extend lagi 3 bulan jadi 9 bulan. So jadi sekurangnya kita boleh dapatlah beli kasut tu. Right? Okay. So matlamat kewangan berdasarkan konsep SMART. Okay, dalam buku tadi juga mengatakan, so kita ada 5 matlamat kewangan yang kita boleh pelajari, iaitu dia punya akronim dia adalah SMART. SMART tu apa? S tu adalah spesifik. Dia mesti spesifik lah. Dia tak ada aku nak beli ni, aku nak beli kasut, aku nak beli baju, so kena spesifik dengan objektif. Okay, tetapkan tujuan atau objektif projek. Okay, measurable. Benda tu mesti boleh diukur. So jangan betul benda tu tak boleh diukur. Mesti boleh diukur. So pengukuran penagihan kewangan lah. So kita kena boleh bahagikan. Contohnya harga dia RM360. So kita bahagikan kepada 6 bulan. So satu bulan kita kena simpan sebanyak RM60. So itu pengukuran penagihan kewangan lah. Yang ketiga, attainable ataupun boleh dicapai. So kita nak tengok matlamat ini boleh dilaksanakan atau tidak dengan keupayaan kewangan kita. Ada boleh dilaksanakan atau tidak. So kita kena kaji lah. Kita kena nilai. Contohnya kita ada mak bagi RM5. Boleh tak kita simpan RM3? Ataupun aku terpaksa simpan RM2. So kita kena tengoklah sama ada matlamat tu boleh dicapai atau tidak. Yang keempat, realistik. Okey, dan realistik ni awak tak boleh tentukan matlamat yang tidak boleh dicapai. Jangan tentukan matlamat yang tidak boleh dicapai. Contohnya, satu hari mak bagi RM5. Nak simpan juga RM5. Realistik tak? Tak realistik kan? So benda tu tidak boleh dicapai. So tidak baguslah, tak baik. So yang terakhir adalah time bound ataupun jangka masa yang ditetapkan. Kalau tadi kita tetapkan jangka masa dia 6 bulan. So kena main lah, kena kumpul lah tempoh masa tu dan kena berdisiplin lah. 6 bulan tu setiap hari RM3. Kalau masa 6 bulan tu RM3. So tempoh masa dan sumber kewangan mencukupi untuk capai matlamat. Right? Okay, sampai di sini untuk video kali ini. So kita jumpa malam nanti ataupun malam ni untuk kelas matematik. So kita akan bincangkan lebih detail lah mengenai bab pengurusan kewangan. Okay. Alright. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.